Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Inspirasi Wanita bersama kami di Wanita Hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Satu lagi episod Wanita Hari ini kami bawakan terus kepada anda penonton setia kami di hari Rabu 16 April 2014. Anda bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas. Sekali lagi saya bergandingan dengan Tish Wahidah Sharif. Wah, itu dia. Rina, bila kan kita bercakap tentang wanita ni, apa yang tak lari daripada wanita adalah tentang kesihatan dan juga kecantikan. Setuju. Jadi sebagai permulaan membuka tirai Wanita Hari ini, apa kata kalau kita lihat tentang satu teknik kesihatan ataupun senaman yang akan kita kongsikan dalam segmen Gym to Gym. Anda saksikan. Silakan. Senaman gantungan kaki atau hanging leg raises ialah satu senaman yang menggunakan prinsip graviti. Apabila dalam keadaan tergantung, maka otot-otot dan tulang akan melawan graviti dan ini sedikit sebanyak membantu dalam pembaikan dan perkembangan otot, terutamanya di bahagian perut. Hai, saya Jet dan anda bersama saya di Celebrity Fitness. Okay, hari ini kita nak buat senaman untuk bahagian favourite semua orang, perut. Okay, so kita akan gunakan mesin ni, Pure Motion, and senaman ni dinamakan Hanging Leg Raise. Basically, ini ialah untuk yang intermediate atau advanced scale lah, sebab kita perlukan kekuatan tangan sebab kita nak bergayut kat sini. Satu lagi, kita perlukan core stability untuk stabilkan badan kita. Kalau tak nanti dia berayun sangatlah. Kalau terlalu berayun, so kita dah gunakan banyak force yang tak sepatutnya kita gunakan pun. Okey, so untuk buang elemen tu kita kena stablekan kita punya core. Dan tunjuklah macam mana nak buat exercise ni. Right, so mula-mula sekali kita nak bergayut dekat sini. Dan kita kena stabilizekan badan kita. Kalau kita tak stabilize, tengok dia akan bergoyang macam ni lah. But once kita stabilize, dia akan jadi sangat stable. And dia tak akan bergerak macam ni lah. And then kita nak naikkan kaki kita menggunakan nothing kecuali kita punya perut sahaja. Okey, abdominal muscle. So naikkan ke atas macam tu, hold and then turun balik. Naikkan ke atas lagi, hold and then turun. That's it. Teknik pernafasan amat penting agar tidak mengganggu perjalanan senaman. Semasa kaki diangkat ke atas, hembus nafas dan tahan untuk seketika. Tarik nafas ketika kaki turun. Terdapat dua teknik untuk melakukan senaman ini. Jika keseluruhan kaki diangkat, agak sukar, tetapi untuk permulaan, kaki boleh dibengkokkan sehingga 90 darjah untuk lebih senang. Ada kalanya teknik yang dilakukan salah jika tidak mendapat tunjuk ajar yang betul. Okey, kalau senaman yang macam tu, kita banyak menggunakan momentum lah. Satu, kita tak target sangat bahagian abs kita. Unless kalau betul-betul boleh buat macam tu tapi dengan yang sangat perlahan lah. Itu memang terror lah. Tapi kalau buat yang macam tadi tu memang banyak guna momentum. And most of the movement comes from the hip. Bukan datang daripada abs pun. So rugi masa je kalau buat macam tu. Kalau nak target abs lah. Sebab tu bukan cara yang betul untuk buat exercise ni. Senaman gantungan kaki ini perlu dilakukan secara perlahan-lahan untuk mendapatkan keputusan yang baik. Pastikan mendapat nasihat daripada petugas gym untuk mengelakkan sebarang kecederaan. Nampak mudah tapi saya percaya bagi mereka yang mungkin pertama kali nak melakukan teknik senaman ini mungkin memakan masa yang agak panjang. Tapi kita boleh mulakan dengan teknik yang saya kira lebih mudah dan lebih senang untuk dipraktikkan. Betul, Rina. Dan tak pernah kita menyangka ya bergayut juga adalah satu bentuk senaman. Saya rasa kalau kita selalu mengamalkan pergayutan ini, mungkin abdomen kita akan sentiasa kuat dan mungkin juga perut yang boroi akan menjadi kempis. Setuju sangat tu. Jadi anda boleh mulakan bersenam untuk kesihatan diri
anda. Baiklah, hari ini kami nak kongsikan satu topik yang saya kira dapat memberikan pelbagai tips keselamatan kepada anda tentang bahayanya petir. Kalau kita sedia maklum, negara kita Malaysia sebenarnya beriklim tropika yang mempunyai kadar taburan kilat dikatakan iaitu ground flash density antara tertinggi di dunia, iaitu lebih kurang 20 flash per kilometer persegi setiap tahun. Dan di dunia pula dikatakan Republik Kongo di benua Afrika menerima taburan kepadatan kilat tertinggi, manakala kawasan Arktik dan juga Antartik adalah yang paling kurang taburan kilat di dunia. Dan kalau kita fikirkan, lihat daripada apa yang saya dapat maklumat melalui pembacaan di internet semalam, mengatakan bahawa lebih kurang daripada kes kematian akibat daripada sambaran kilat ini terdapat 100 hingga 150 kes dalam setahun. Ya, dan untuk makluman kita juga Rina, ya, petir ini boleh menyambar sejauh 20 km dari awan, dan bagi mereka yang berada di kawasan yang lapang ataupun berada di tengah-tengah padang dinasihatkan supaya mendapatkan tempat yang teduh agar tidak menjadi mangsa panahan petir ini. Baiklah, kami akan kongsikan topik ini bersama dengan tetamu di studio seketika nanti, tetapi apa kata kalau terlebih dahulu anda dengarkan pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan topik tips keselamatan bahayanya petir. Dengarkan. Petir boleh menyebabkan kematian. Recently pun banyak orang budak muda kena sambar petir kan. So, I rasa sangat bahayalah petir ni. Petir tu maknanya dia bila terkena dekat kita, dia boleh datangkan kecederaan lah dekat kita. Petir boleh menyebabkan kematian dan boleh paralyze kot something like that. Kalau berlaku di tengah padang, saya rasa apa yang perlu kita buat ialah kita perlu meniarap ke bawah lah. Itu yang teori yang pernah saya dengar lah. Kita perlu meniarap, kalau boleh kita mengecilkan badan kita sekecil yang mungkin. Possibility petir akan sambar pada objek yang tinggi. Switch off telefon lah, sebab nanti dia boleh dengan telefon, lepas nanti dia boleh terbakar lah. Kita cuba elakkan lah, kalau tu kita stay dalam rumah ke stay tempat yang tertutup, bukan keluar lah. Elak keluar daripada rumah, macam keluar ke kawasan lapang, better stay dekat rumah atau kawasan yang tertutup. Kebanyakan orang duduk dalam kereta dalam waktu hujan lebat, dan itulah keadaan paling selamat. Jangan berada dekat dengan cermin. Itu salah satu punca akan sinar pantulan kilat akan senang kena pada kita lah. Kalau di rumah, sebenarnya kalau tengah menonton televisyen kan, kalau tengah petir tu kena buka plug semua dengan area dia kan. Lepas tu kalau kanak-kanak pula tak bolehlah berada di padang, main ke di kawasan lapang, sangat bahayalah. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baiklah, kembali lagi dalam Wanita Hari ini, dan kita berbicara pada hari ini tentang satu topik yang sungguh istimewa yang mungkin ramai di antara kita terlepas pandang, tetapi kita perlulah tahu betapa bahayanya tentang kes panahan petir ini. Tentang tajuk kita pada hari ini, tips keselamatan bahayanya petir. Dan untuk itu Rina, kita akan perkenalkan tetamu-tetamu kita di studio pada hari ini. Di hujung sana saya perkenalkan iaitu Tuan Haji Zaharim Osman, Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Selamat datang ke Wanita Hari ini. Terima kasih. Dan juga bersama kita adalah Puan Zawiyah Muhammad Taib selaku pengarah bahagian latihan teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih bersama kami hari ini Puan Zawiyah. Baik, sebentar lagi kita akan kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Bagi anda yang mungkin mempunyai persoalan kepada ahli panel kami, boleh terus menghubungi talian 1800 886636. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan bingkisan laporan yang disediakan oleh rakan tugas kami berkenaan dengan topik ini. Anda saksikan. Petir atau guruh adalah bunyi yang menghasilkan kilat dan merupakan proses keseimbangan alam. Bunyi dentuman mahupun deruman perlahan bergantung pada sifat kilat itu dan jarak pendengar darinya. Halilintar adalah sekiranya bunyi yang terhasil lebih kuat daripada biasa. Punca fenomena petir menjadi titik tengah spekulasi dan penyelidikan saintifik selama berabad lamanya.
Teori terawal yang pernah dicatat dipercayai diolah oleh ahli falsafah Yunani bernama Aristotle pada abad ke-3. Manakala, kepercayaan awal pula mengatakan bahawa petir dihasilkan oleh pertembungan awan. Menjelang pertengahan abad ke-19, teori bahawa kilat menghasilkan vacuum diterima umum. Pada abad ke-20, timbulnya satu ijma' bahawa petir harus bermula dengan gelombang kejutan di udara akibat pengembangan haba plasma secara mendadak dalam arus kilat. Menurut pengkaji petir tempatan Hartono Zainal Abidin, petir atau kilat ialah fenomena nyahcas elektrik berarus tinggi yang berlaku antara awan dengan awan atau di antara awan dengan bumi. Laluan kilat berukuran antara beberapa kilometer hingga beratus kilometer. Kilat terdiri daripada cas positif atau cas negatif, yang mana setiap kilat terdiri daripada 1 hingga 2 dozen lecang. Malah kilat boleh menyambar sehingga sejauh 20 km dari awan yang mengakibatkan fenomena bernama kilat langit biru atau bolt from the blue berlaku. Hari ini, pelbagai tragedi ngeri yang melibatkan petir berlaku di serata dunia. Namun, sejauh manakah kita mengetahui akan bahaya petir dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira sewaktu fenomena ini berlaku? Itu serba sedikit tentang laporan berkenaan topik yang akan kita bincangkan di Wanita hari ini, iaitu tips keselamatan bahayanya petir. Mungkin kita nak tanyakan dulu kepada Puan Zawiyah tentang kejadian petir ini. Mungkin boleh terangkan bagaimana ia boleh berlaku. Okey, terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput Jabatan Meteorologi untuk bersama-sama Wanita hari ini bagi membincangkan topik kita mengenai petir. Seperti mana yang kita maklum, petir ni dan masa sekarang yang berlaku pada bulan April merupakan bulan-bulan peralihan monsun, di mana kekerapan dan kadar yang berlaku petir itu lebih tinggi pada bulan April dan juga bulan Oktober, di mana bulan-bulan tersebut tu merupakan peralihan monsun. Saya ingin menerangkan sedikit tentang corak cuaca kita di Malaysia lah, di mana kita mempunyai dua musim, musim barat daya dan timur laut. Di antara peralihan monsun barat daya ke timur laut dan timur laut ke barat daya tu, tempoh-tempoh tersebutlah yang di mana keadaan atmosfera kita menjadi lebih tidak stabil dan akan menyumbangkan kepada pembentukan awan yang cenderung kepada menghasilkan petir dan kilat ni. Jadi kilat petir ni biasanya dihasilkan oleh awan cumulonimbus, seperti mana yang kita ketahui. Awan tersebut ni lebih tebal. Dia punya pembentukan tu lebih tinggi dan lebih tebal. Kadang-kadang puncaknya tu hingga boleh mencapai 39,000 kaki. Jadi dalam pembentukan awan tu berlakulah arus menaik dan menurun dalam awan tu sendiri. Di mana cas-cas elektrik dalam tu berlanggar antara satu sama lain dan berlaku pemisahan cas positif negatif dalam tu. Jadi keadaan yang tersebut yang berlaku menyebabkan kilat, kita nampak cahaya yang kuat dan sebagainya, di mana awan-awan yang besar ni mempunyai cas-cas negatif yang terkumpul di bawah dasar awan, dan di mana cas-cas positif lebih kepada puncak awan tu. Jadi pembukaan bumi kita ni biasanya banyak cas-cas positif, jadi berlaku arus elektrik di sana dan mengakibatkan petir berlakunya petir itu. Itu di antaranya lah yang bagaimana petir itu berlaku. Okey, itu antara sebab-sebab di mana petir boleh berlaku. Baiklah, kalau kita lihat keselamatan adalah topik utama dalam kehidupan setiap manusia. Baiklah, mungkin Tuan Haji nak memberikan komen sedikit tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu tentang bahayanya petir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Pertama sekali saya ingin memberi sedikit penerangan tentang jabatan saya lah. Saya ada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk memastikan pihak industri patuh kepada Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kita ada kuatkuasakan 3 undang-undang, Akta Kelantan Jentera, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Akta Keselamatan Petroleum. Ada 3 undang-undang. Dan kita tahu di tempat kerja banyak bahaya-bahaya. Banyak risikonya. Banyak bahaya-bahaya di tempat kerja. Yang kalau kita tak kawal akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Contoh
bahaya-bahaya penggunaan jentera, bahagian-bahagian jentera yang tak diadang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Bekerja di tempat tinggi boleh menyebabkan pekerja jatuh pun kemalangan. Faktor cuaca tadi pun boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Kalau kita tengok surat khabar hari ini, kalau kita tengok ada berita kemalangan semalam di sebuah tapak bina di jalan lapangan terbang Subang, krem menara tumbang. Tumbang menyebabkan seorang pekerja maut. Itu contoh kemalangan lah. Contoh kemalangan. Jadi tugas jabatan ni kita kena buat siasatan dan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk kita mengelakkan kemalangan yang bersama daripada berulang. Itu sedikit tentang bahaya-bahaya di tempat kerja. So balik kepada topik kita pada hari ini, iaitu bahaya di sambar petir lah. Bahaya di sambar petir. Bahaya ni akan timbul sekiranya pekerja bekerja di luar. Kalau kita bekerja dalam bangunan, tak ada isu tentang bahaya di sambar petir. Yang bekerja di luar bangunan, mungkin pekerja-pekerja di tapak bina terdedah kepada bahaya di sambar petir. Pekerja-pekerja yang petani di sawah, di ladang-ladang terdedah kepada bahaya petir. Ataupun pekerja-pekerja yang buat kerja mengangkut sampah pun terdedah. Mereka yang berada di luar persekitarannya. Di luar akan terdedah kepada bahaya petir. Jadi apa di bawah undang-undang dinyatakan yang pihak majikan perlu memastikan keselamatan pekerjanya. Jadi bagi untuk mereka yang bekerja di luar ni, pihak majikan perlulah mengambil langkah-langkah kawalan supaya mereka ni tidak disambar petir. Pihak majikan perlulah mengambil langkah-langkah kawalan. Okey, itu sebut sedikit daripada Tuan Najim. Mungkin ketika ini kami nak kongsikan pengalaman sebenarnya berada di talian ketika ini Cik Baharudin Baharom, di mana anaknya sendiri telah disambar petir pada tahun 2007. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Baharudin? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari ini. Mungkin Cik Baharudin boleh kongsikan tentang pengalaman saya kira 7 tahun lalu yang terjadi kepada anak Cik Baharudin. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya pengalaman anak saya semasa dia main bola kan di padang sekolah. Berlaku kena petir. Ketika itu nak hujan kan. Tapi ialah cuaca pun tak berapa elok masa tu, tapi dah terberlaku kan kena petir. Hingga sekarang ni dia koma lah. Tak boleh nak buat apa. Dan bagaimana agaknya antara tindakan yang dilakukan oleh Encik Baharom sendiri, Encik Baharudin sendiri? Tindakan macam tindakan mana tu? Ketika kejadian itu? Ketika kejadian saya tak ada di sekolah, masa tu saya di rumah. Saya dengar cerita khabar dengan saya berlaku petir tu. Saya pergi hospital je jumpa dia masa tu. Masa tu guru sekolah lah yang membawa ke hospital. Masa tu ada guru sekolah lah. Dan keadaan adik Syamsul ketika ini bagaimana? Ada menunjukkan sebarang tanda-tanda positif? Bagaimana tindak balas dia? Dia masih macam kaku lah, macam sebenarnya dia brain damage kan. Jadi waktu itu dia tidak dibuat CPR, jadi nadi dia terhenti masa tu. Jadi dia dibawa hospital tu jangka masa yang panjang. Dia tidak meninggal masa tu, tapi itulah dia koma lah. Kurangnya oksigen dalam otak dia. Baiklah, bagi seorang bapa yang pernah mengalami pengalaman ini, mungkin ada sedikit tips daripada Cik Baharudin sendiri ataupun nasihat kepada mereka yang mungkin berisiko berada dalam keadaan yang sama. Iyalah, saya nasihatkanlah kepada anak-anak yang sekolah ataupun siapa-siapa yang bekerja di kawasan lapang, bila berlaku petir, cepat-cepatlah pergi ke tempat yang lebih selamat. Maksudnya di rumah, balik atau ke mana lah. Jangan berada di kawasan yang lapang. Okey, baik, akhir sekali mungkin harapan Cik Baharudin lah terhadap kesihatan adik Syamsul sendiri. Saya masih mengharapkan agar dia sembuh lah. InsyaAllah. Saya berdoa setiap hari. Begitu juga orang yang datang melawat pun berdoa, minta supaya dia, kalau boleh diberi ingatan, boleh panggil mak, boleh panggil ayah. Itu yang
yang saya kehendakilah. Ya, baik. Terima kasih Cik Baharudin ya di atas perkongsian pengalaman itu tadi, dan kami juga di Wanita Hari ini sentiasa mendoakan agar adik Samsul ini akan berada dalam keadaan yang sihat, yang pulih seperti sedia kala. Insya-Allah. Ya. Terima kasih Cik Baharudin. Terima kasih pihak TV3 ya. Sama-sama kembali. Baik, kita terus. Waalaikumsalam. Baik, kita teruskan perbincangan kita. Mungkin ramai yang tidak menyedari kan bila berlakunya hujan yang diikuti dengan keadaan panahan petir dan kilat ini sebenarnya memberikan risiko yang besar kepada mereka yang berada di luar rumah ataupun bangunan itu sendiri. Pandangan daripada Puan Zawiyah. Sebelum berlakunya hujan di petir ini, kadang kita dah nampak kan awan gelap yang tebal kan. Kadang patutnya kita dah cubalah mengelak kena keadaan awan tu kita mungkin menjangkakan di petir akan berlaku. Jadi kalau boleh kita elak daripada berada semasa hujan lebat itulah di kawasan-kawasan yang lapang seperti mana yang kita ketahui ya. Begitu juga di sekiranya berlaku kilat-kilat yang kuat, petir yang kuat tu patutnya kita tidaklah terdedah ataupun berada di kawasan-kawasan tersebut, dan lebih baik kita berada di dalam bangunan-bangunan yang besar untuk melindungi daripada kesan panahan petir itulah. Okey, saya nak tanyakan kepada Tuan Haji, agaknya apakah kepentingan mengetahui tentang langkah-langkah keselamatan ini sebelum melakukan aktiviti-aktiviti di luar? Langkah-langkah keselamatan ini perlu tindakan diambil oleh pihak majikan. Pihak majikan dia perlu membuat penilaian risiko. Dalam kes ini bahayanya adalah disambar petir, disambar petir. Jadi pihak majikan dia perlu buat penilaian pula lepas tu tentang risiko dia. Risiko ni kemungkinan ataupun keberangkalian berlaku panahan petir dan juga akibat daripada panahan petir. Jadi kalau kita tengok keberangkalian dengan akibat dia tu, kalau tengok yang kes tadi tu pun serius. So kita boleh kata risikonya sangat tinggi. Bila risikonya sangat tinggi, pihak majikan sepatutnya mengambil langkah-langkah kawalan yang perlu. Mesti ambil langkah-langkah kawalan. Contoh, pihak majikan dia boleh mengambil boleh menyediakan prosedur kerja. Contohnya kalau hujan ada petir, berhenti kerja, cari tempat berlindung. Perlu diberi arahan sebegitu. Ataupun kalau kita dah jangka akan berlaku hujan ribut petir, kita elakkan daripada aktiviti di luar. Itu antara langkah-langkah kawalan yang boleh diambil. Ada tempat-tempat dia pasang peralatan. Dia boleh mengesan petir itu berapa jauh dari tempat dia. Dia ada sistem siren. Dia boleh bagi tahu kata perlu cari perlindungan. Bila bunyi siren tu, dia ada lightning arrestor yang dia arahkan petir itu ke tempat tersebut dan dialihkan ke bumi. Itu langkah-langkah kawalan yang boleh diambil. Itu mungkin langkah-langkah kawalan bagi mereka yang berada di kawasan bekerja. Bagaimana pula dengan pelajar-pelajar ni yang berada selalunya, kadang-kadang benda ni kita lihat seperti macam terlepas pandang. Seperti kanak-kanak yang berada di kawasan lapang bermain bola di padang dan sebagainya. Bagaimana? Ini lebih kepada awareness lah. Awareness. Kita sebagai bapa, macam anak-anak kita tu, kita perlu bagi sedikit awareness tentang bahaya petir. Saya rasa boleh katakan orang ramai semua ada kesedaran tentang bahaya petir ini. Semua orang tahu bahaya petir. Tapi masalahnya kita suka mengambil risiko. Kita kata dia akan berlaku pada orang lain lah. Tak akan berlaku pada saya. So walaupun dah hujan, kita terus bermain bola. Terus menjalankan aktiviti-aktiviti di luar. Itu yang masalahnya. Kita suka mengambil risiko. So pada saya, apabila ada petir, segeralah cari tempat perlindungan. Jangan ambil risiko. Sebab dia boleh berlaku pada siapa-siapa yang berada di luar. Dan Puan Zawiyah sendiri, kalau kita lihat banyak risiko itu memungkinkan berlakunya di luar kawasan daripada tempat bertuduh kita, rumah ataupun bangunan dan sebagainya. Tetapi ada juga kes seperti yang kita saksikan dalam laporan tadi, disambar petir ketika cas telefon. Maksudnya berlaku di kawasan rumah. Bagaimana agaknya risiko dalam rumah itu? Adakah juga memungkinkan berlakunya kejadian sebegini? Sebenarnya mengikut, kalau saya pun pernah jugalah membaca ikut kajian-kajian jika tidak ada macam faktor-faktor yang tertentu yang mana yang boleh yang
objek-objek yang boleh menarik dan menyebabkan petir ni. Jadi sekira macam bangunan besar, kita kata kita berlindung di bangunan besar. Tapi ada juga kemungkinan berlakunya disambar petir tu. Begitu juga dalam rumah lah, seperti mana yang cakap. Dan Puan Zawiya, saya kira ramai di antara kita yang mungkin kadang-kadang tak perasan bahawa jadual cuaca juga adalah penting dalam kehidupan. Adakah kita sebagai manusia perlu tahu jadual cuaca yang berlaku pada hari ini? Kalau hari ini hujan, jangan keluar. Esok panas, duduk rumah. Okey, sebab itu yang penting. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, bahawa bulan April dan Oktober ni adalah bulan-bulan yang besar kadar berlakunya ribut petir ni. Jadi kalau kita kalau boleh pada masa-masa ini pun kita dah tahu keadaan cuaca tu kan, yang mana hujan diikuti dengan petir ribut dan kuat tu. Jadi kita perlu prihatinlah dan lihat keadaan cuaca yang semasa. Kita pun ada mengeluarkan ramalan setiap hari. Begitu juga di laman web kita kan, tentang ramalan. Pada tempoh-tempoh yang lain ni petir tu orang kata kurang sikitlah kadar berlakunya tu. Jadi hanya pada tempoh-tempoh yang tersebut dengan kadar yang tinggi itulah perlu kita lebih memberi perhatian. Baik. Mungkin Tuan Haji Zahrin boleh kongsikan bagaimana kita nak mewujudkan kembali kesedaran di kalangan mungkin bermula daripada ibu bapa sendiri supaya mereka tidak lagi memandang enteng tentang berlakunya kejadian petir ini. Bahaya petir kan, bahaya disambar petir. Ibu bapa pada saya, contoh program macam ini bagus. Contoh program ini bagus. Ini kalau anak-anak kita tonton pun, dia akan dapat sedikit pengajaran tentang bahaya petir. Ini salah satu program yang kita boleh buat. Di pihak jabatan kita pula, kita ada program kesedaran. Tapi untuk petir ni kita tak ada lah. Kita secara umum untuk apa orang kata keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Secara umum ada kita buat dalam bentuk seminar, kita buat dalam bentuk ceramah, pameran. Ada mungkin boleh kita masukkan nanti yang bahaya petir ni nanti. Agaknya di mana masyarakat sekeliling boleh mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan keselamatan ini? Mungkin dia ada di laman web atau sebagainya? Di laman web kita tu tak ada lah. Kita lebih kepada orang kata isu di tempat kerja. Kalau orang awam ni kita tak ada orang awam. Tapi isu dia sama. Orang awam dengan pekerja sama. Sebab bila kat luar tu memang terdedah kepada bahaya disambar petir. Baiklah, cuma kalau boleh saya nak tambah sikit yang di dalam rumah tadi tu. Walaupun kita dah berlindung di dalam rumah, ada panduan yang mengatakan kita tak boleh guna barang-barang elektrik. Kalau kita guna barang elektrik, mungkin kita pun boleh disambar. Lagi satu dia kata jangan kita duduk dekat dengan tingkap, dengan pintu. Satu lagi. Bagi mereka yang berada dalam kereta pula bagaimana? Dalam kereta kalau ikut panduan tu dia kata selamat dalam kereta. Lebih baik dalam kereta daripada pondok-pondok tu. Dia kata lebih baik dalam kereta. Dengan tingkap itu tutup. Tingkap itu tutup. Di akhir perbincangan ini mungkin sedikit rumusan lah daripada Puan Zawiya berkenaan dengan topik kita bahayanya petir ini. Nasihat kepada semua pendengar lah pada orang ramai, bahawa petir ni memang kita tak boleh ambil orang kata ringan lah kan. Kena akibat dia tu memang agak serius lah. Jadi kita perlu berhati-hati dan sentiasa jugalah, sebab ia berkaitan dengan cuaca. Jadi kita perlu prihatin jugalah terhadap apa yang berlaku setiap masa lah. Baik, terima kasih Puan Zawiya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuan Haji Zahrin bersama kita berkongsi tentang tips keselamatan bahayanya petir. Kita nak berehat seketika teh. Dan kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan produk daripada Vida Beauty. Dan untuk itu kita perkenalkan iaitu Datuk Dr. Hasmiza Othman, iaitu Datuk Dr. Vida selaku pengasas Vida Beauty. Baiklah Datuk, mungkin apa yang ingin dikongsikan pada kita pada hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Saya teruja dan sangat gembira pada hari ini kerana kita sekarang ni dalam pencarian, setengah-setengah dalam pencarian apakah produk yang sesuai untuk mereka, apakah produk ini berkesan untuk mereka. Sebenarnya ramai yang telah percaya dan yakin tentang keluaran produk Wida Beauty, dan sesungguhnya saya adalah pengguna produk produk Wida Beauty juga sebenarnya, dan saya boleh berkongsi dengan anda bagaimana contohnya. Pandanglah, lihatlah saya hari ini, Cik. Dan jadi apakah produk yang saya gunakan sekarang? Walau kita nak cantik, nak menarik macam mana, cantik menarik kau memang debom. Debom kita ni macam mana? Saya menggunakan Vitalia. Memang saya tak boleh kurus dan tak susah nak kurus, tapi saya menggunakan Vitalia ini memberikan orang kata detoksifikasi pada tubuh kita dan buang air besar yang lancar, kemudian kulit kita menjadi halus, menjadi mulus, kemudian kita lebih bertenaga. Tetapi yang istimewa sekali untuk sesiapa yang menghadapi masalah katarak. Dalam satu Vitalia ini fungsinya sangat banyak. Masalah katarak ataupun mata yang tidak berapa nak nampak atau selaput mata yang tebal, curahkanlah satu Vitalia di atas lidah anda sewaktu pagi saja. Satu secek dan anda akan tengok perubahan pada mata yang menghadapi masalah katarak itu yang mungkin lama kata tak berapa nak nampak. InsyaAllah boleh nampak dengan minum curahan Vitalia itu tadi. Boleh membantulah insyaAllah. Dan kalau kita tengok di sini ya, produk Wida Beauty juga khususnya produk-produk Pamoga adalah menggunakan doa-doa syifa. Sebab tu kita nak menggunakannya, dan Pamoga Sik rasanya yang sangat sedap. Boleh membantu memberikan kesihatan dan kecergasan yang berganda kepada dalaman anda, organ-organ dalaman anda, terutamanya paru-paru, jantung ataupun masalah apa saja. Orang kata boleh menggunakan Pamoga. Sebab itu rangkaian produk Wida Beauty daripada 1, 2, 3, 4 sampailah sekarang dekat berapa puluh produk kerana orang yakin. Dan terbaru kita mengeluarkan kuah putih untuk pencerahan kulit yang super putih lah orang kata, sebab dia boleh memberikan kecerahan yang berganda kerana sumber argan yang diimport daripada Maghribi Morocco, yang satu-satunya cecair emas yang sangat membantu pencerahan kulit yang berganda. Tetapi istimewa bukan sekadar pencerahan, tetapi boleh memberikan orang kata merawat untuk masalah period yang tidak beratur, period pain atau period yang berpanjangan atau apa saja masalah wanita. Tetapi bukan sekadar masalah wanita, lelaki pun boleh menggunakan kuah putih untuk kulit mereka ataupun untuk resdung. Itu produk saya dah cakap tadi, Vitalia, Pamoga Sik dan kuah putih. Tetapi istimewa sangat pada hari ini, satu-satunya di Malaysia produk pencuci wanita yang mengandungi skrab, iaitu Pamoga Intimate Wash ya, yang mempunyai skrab memberikan keharuman pada bahagian intim anda. Dan sesiapa yang menghadapi masalah buasi, sapu dulu, sapu Intimate Wash Pamoga ini selama beberapa minit, kemudian basuh, dan buasi anda yang besar ini atau besar mana pun memang akan kecut dalam masa beberapa hari. Sangat istimewa, sangat ajaib. Sebab itulah kita katakan Wida Beauty menjadi pioneer kepada pengeluaran produk-produk kesihatan, produk-produk kecantikan, kerana ramai telah berjaya sembuh daripada permasalahan yang mereka alami, baik masalah dalaman, masalah orang kata kecantikan mereka, kerana kita pun menghasilkan selain daripada minuman kesihatan yang sangat berkualiti, yang berkesan, yang anda tengok, anda tahu sebelum ini kita ada kosmetik juga yang memberikan kulit muka yang kebu, yang mulus. Bila kita make up kan ada glowing kan, itu yang kita nak, dan kita lebih yakin dan penampilan kita akan lebih berbeza daripada orang lain, ada aura tersendiri. Ternyata boleh membantu sebenarnya produk-produk daripada Wida Beauty. InsyaAllah. Dan gunalah Vitalia. Anda tengok ya, kalau anda memang tak boleh nak slim lah, tapi saya mengamalkannya, insyaAllah dia boleh kata firm secara semula jadi. Tetapi masalah mata yang seperti saya cakapkan tadi, insyaAllah, dan masalah rambut gugur, masalah rambut yang frizzy, memang amalkanlah Vitalia ini. Hasilnya sangat luar biasa, dan apa saja masalah kesihatan sebenarnya adalah orang kata bolehlah anda tak payah keliru berfikir apa yang berkesan. Sebenarnya adalah, saya yakin, saya jamin, produk keluaran Wida Beauty yang satu-satunya produk yang saya rasa mengungguli sekarang ini dari segi untuk membantu rakyat Malaysia sihat, cantik, putih, gebu. Dan itulah sebenarnya anda tengok Wida Beauty daripada dulu, kini, sekarang, dan ini adalah perniagaan warisan generasi untuk anda. Dan insya-Allah dengan mengamalkan produk-produk kita yang mengandungi doa-doa syifa, boleh memulihkan anda hidup ceria, kata bebas daripada permasalahan kesihatan, boleh mencari orang kata
sumber pendapatan yang lebih untuk kesihatan, untuk orang kata kehidupan yang lebih bahagia ya, sebab kita sihat kita boleh cari duit lebih apa lebih dan semuanya lebih, aura pun lebih, maka kita menjadi orang yang sangat istimewa dan kita boleh terampil berbanding dengan orang lain. Itulah bezanya sebab kita ada doa-doa syifa dalam ni juga. Dan nampaknya produk ini dapat membantu sebenarnya wanita di luar sana yang mempunyai masalah-masalah tertentu. Baiklah, mungkin kita nak tahu apa agaknya kandungan yang terdapat di dalam produk ini. Okey, kandungannya sebenarnya kita ada glutathione, kita ada serbuk mutiara dalam Vitalia ini, dan dalam Vitalia juga sebenarnya kita ada satu kolagen yang boleh membantu untuk repair balik untuk bagi membaharui sel-sel dalaman kulit kita ataupun sel-sel organ dalaman kita. Dan seperti saya katakan tadi, untuk masalah katarak tadi, dia boleh mencairkan katarak tadi dalam masa beberapa hari pengambilan. Itu yang saya sangat istimewa. Itulah yang orang kata satu benda baru, penemuan baru dalam khususnya minuman kesihatan, tapi untuk merawat sekali. Mana nak cari macam ni? Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Vida di atas perkongsian maklumat yang begitu banyak sekali tentang produk daripada Vida Beauty yang ternyata boleh membantu kesihatan anda. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung siaran, dan kepada anda di luar sana terima kasih diucapkan kerana sudi bersama kami selama 1 jam, dan diharap diskusi ini memberi satu pengalaman, satu pengajaran ataupun pendedahan kepada kita semua. Rina nak tanyalah. Ya, tanyalah. Kita melabuhkan tirai wanita hari ini, nak tanya, Rina suka tengok lawak jenaka tak? Saya rasa lawak jenaka ni memang dapat meredakan tekanan. Memang orang kata nasihatkanlah kalau siapa yang stres tu tengok lawak jenaka. Saya rasa bukan kita je yang stres, ramai mereka di luar sana yang juga stres, dan kalau nak meredakan orang kata tekanan anda, boleh saksikan Bintang Mencari Bintang musim kedua. Di mana Nina? Kalau anda boleh ke mana? Sri Pentas 2 Plaza Alam Central pada 18 dan 20 April ini. Tetapi mungkin juga bagi anda yang tidak berkesempatan nak ke Sri Pentas 2, anda boleh menontonnya di TV3 secara langsung pada jam 9 malam. Jangan lupa untuk mengundi peserta kegemaran anda. Saya kira Rina pun ada peserta kegemaran yang akan diundikan. Sebab Rina kan suka lawak. Okey, dan saya wawarkan sekali lagi, jangan lupa datang beramai-ramai ke Sri Pentas 2 Plaza Alam Central pada 18 dan 20 April ini, dan ia akan diadakan secara langsung di TV3 pada jam 9 malam. Jadi jangan lupa undilah peserta kegemaran anda. Bagi anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk menonton episod hari ini, anda boleh layari www.tonton.com.my/WHI ataupun anda boleh melayari Facebook Wanita Hari Ini. Dan esok jangan lupa satu lagi topik yang cukup menarik akan kami kongsikan kepada anda daripada fail mahkamah, iaitu tentang pembahagian harta. Mungkin ini antara sesuatu yang ingin anda ketahui, bagaimana hak pembahagian harta bagi setiap pewaris yang ada ataupun masalah yang dihadapi ketika pewaris ataupun mungkin mereka yang terdahulunya tidak meninggalkan wasiat terhadap pembahagian harta. Mungkin ini satu benda yang kita terlepas pandang, tapi apabila berlakunya keadaan ini dalam ahli keluarga kita dan kelompok masyarakat kita, inilah antara informasi-informasi yang akan kita kongsikan bersama dengan anda esok. Jangan lupa untuk terus bersama kami, dan saya sudahi. Assalamualaikum daripada saya Azrina dan juga rakan setugas Teh Syuhada Syarif. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bila ada lagu cinta tentang cinta baru, cinta dari muka buku, tapi ku punya berbeza dari ruang kafe ke laman Twitter. Dia punya rasa yang sama denganku, cinta malu-malu. Kini kasih dah bersemi, sering kemas kini status tentang hati. Cintaku dan dia lagi lama bersama dengannya, ku rasa sempurna. Dari nyata ke maya ku bahagia. Tweet 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 tweet
tiada segala, kamu juga, tapi kita bahagia. Segala mendatang, jangan pecundang, pasti tiada penghalang. Yang paling utama restu orang tua, maka lebih indah cinta-cinta.